Pergi ke sumur memetik buah, buah nangka dibawa ke kota, majmuk makmur di bumi bertuah, elak prasangka sesama kita. Definisi bagi wawasan kemakmuran bersama ialah iltizam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan bekalan rantaian. Hal ini bertujuan untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat pada tahun 2023. Objektif kemakmuran bersama. Yang pertama ialah pembangunan untuk semua, iaitu menstruktur ekonomi. Menstruktur semula ekonomi yang lebih progresif berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat. Yang kedua ialah menangani jurang kekayaan dan pendapatan, iaitu menangani ketidaksamaan. Menangani jurang ekonomi antara kumpulan dan pendapatan etnik, pembangunan wilayah dan rantaian bekalan. Yang ketiga ialah negara bersatu, makmur dan bermaruah, iaitu membina negara. Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah, seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Antara 7 teras utama dalam wawasan kemakmuran 2030. Teras yang pertama ialah ekosistem perniagaan dan industri. Teras ini bertujuan untuk menstrukturkan semula ekosistem perniagaan dan industri bagi mengeimbangi semula secara saksama. Penstrukturan ini melibatkan inisiatif untuk memperkasakan serta meningkatkan daya saing dan kerjasama antara perusahaan kecil dan sederhana dengan syarikat besar. Kita dapat lihat, teras ini bertujuan untuk memberangsangkan ekonomi di Malaysia. Teras yang berikutnya adalah aktiviti pertumbuhan ekonomi utama ataupun turut dikenali sebagai KEGA. KEGA ialah aktiviti ekonomi masa hadapan yang menunjukkan potensi untuk pertumbuhan yang pesat sejajar dengan kehendak negara bagi mencapai pembangunan ekonomi yang bernilai tinggi. Antara sasaran yang ingin dicapai oleh Malaysia ialah membina sektor utama yang kukuh seperti hak kewangan Islam 2.0, tenaga boleh baharu, ekonomi hijau, komoditi 2.0, pusat kecemerlangan dan hak Asia. Seterusnya ialah kesejahteraan sosial. Dalam pada itu, pengukuhan kesejahteraan sosial turut dilihat sebagai tujuh teras strategik yang utama menjadikan kerajaan mempunyai tanggungjawab kepada golongan yang kurang berkemampuan, terpinggir dan berpendapatan rendah. Polisi dan program ke arah kesejahteraan sosial yang lebih menyeluruh harus diperkukuhkan berdasarkan prinsip memenuhi ekonomi keperluan. Kita tidak mahu semasa mengejar kemakmuran negara, ada kalangan rakyat yang tertinggal. Walaupun begitu, usaha ini bukan bermaksud untuk negara menyuap nasi ke mulut mereka, namun dengan tujuan membantu membangun keupayaan mereka keluar dari kekurangan dan keadaan yang berisiko. Teras yang keempat ialah pasaran buruh dan pampasan pekerja. Pengukuhan pasaran buruh dan peningkatan pampasan pekerja ditarifkan sebagai usaha untuk menyelaraskan pengagihan keuntungan korporat atau kendalian kasar agar pekerja mendapat pampasan yang setimpal dengan produktiviti. Penstrukturan tangga gaji supaya setaraf dengan kelayakan perlu dilaksanakan bagi menarik minat warga tempatan memasuki alam pekerjaan. Modal sosial merupakan usaha kerajaan untuk mengukuhkan pelibatan rakyat dalam aktiviti kemasyarakatan serta meningkatkan pengembangan anak muda dalam masyarakat. Perkara ini mampu meningkatkan tahap kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap institusi masyarakat dan negara. Seterusnya, teras strategi yang keenam ialah model insan. Model insan merujuk kepada sumber intelek yang ada dalam setiap individu. Model insan yang baik juga dikatakan seimbang dari aspek seperti intelek, rohani, jasmani dan emosi. Berdasarkan teras strategi ini, keperluan industri perlu diberikan keutamaan. Oleh sebab itu, wajar untuk individu melibatkan diri dalam latihan industri. Hal ini dikatakan demikian kerana aliran ini memerlukan masyarakat untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan mengenai teknikal. Sebagai contoh, kerajaan mensasarkan sekurang-kurangnya 60% individu lepasan SPM untuk menyertai bidang TVET. Teras yang ketujuh adalah keterangkuman wilayah. Keterangkuman wilayah merupakan salah satu usaha kerajaan untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak berpusat dari segi geografi. Pola kependudukan yang tertumpu di kawasan bandar telah mengakibatkan jumlah penduduk kawasan bandar meningkat dengan ketara. Pertambahan penduduk di kawasan bandar juga menyebabkan kenaikan harga rumah dan menyumbang kepada masalah kemiskinan bandar.
Maka, melalui trust ini, beberapa strategi telah dirangka dalam mengatasi masalah ini. Antaranya, mengadakan pemetaan kawasan titik tumpuan ekonomi yang berpotensi untuk dibangun dan membangunkan beberapa model bandar rintis baharu selaras dengan Indeks Kemakmuran Bandar. Kesimpulannya, Malaysia memerlukan perubahan dalam hala tuju ekonomi untuk membolehkan negara mencapai potensi ekonomi yang mempan serta dapat dikongsi secara adil dan saksama oleh semua rakyat. Usaha ini hanya boleh dicapai melalui perubahan dan penyesuaian ekosistem yang lebih menepati kehendak pasaran dan ekonomi masa depan. Mak kata pepatah, di mana ada kemajuan, di situ ada jalan. Terimalah serangkap pantun dari saya. 65 tahun telah berlalu, negara kita mencapai merdeka. Rakyat Malaysia berganding bahu menjaga keharmonian negara tercinta.